Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Aziah dan juga rakan-rakan yang saya sayangi. Okey, hari ini saya akan membentangkan tutorial saya. Okey, tajuk pembentangan saya adalah berdasarkan soalan yang diberikan, iaitu jelaskan peluang kesaksamaan yang terdapat dalam kerjaya keguruan. Bincangkan cara mengimplementasi pengurusan kepelbagaian dan program tindakan kepelbagaian pada peringkat sekolah. Okey, sebelum tu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Syekh Idrus bin Syekh Abdullah. Okey, kita terus kepada slide yang seterusnya. Okey, dalam konteks Malaysia, okey, kita lihat pada chart ini, wujudnya kepelbagaian kaum dan etnik di Malaysia dan juga pelbagai jenis agama yang terdapat dekat Malaysia. Kita pergi pada kepelbagaian kaum di Malaysia, di mana bumi putar yang terdiri pada orang Melayu, orang negeri, orang Dayak dan juga orang asli merupakan kaum ataupun etnik majoriti yang terdapat di Malaysia. Dan kaum lain adalah yang selebihnya yang terdiri daripada Cina, India, lain-lain dan bukan warga negara. 61% bumi putra. Begitu juga dengan agama. Agama dekat Malaysia, agama majoriti adalah agama Muslim yang sebanyak 61% dan yang selebihnya ni adalah agama-agama lain yang terdiri daripada Buddha, Hindu, Confucius dan juga Kristian. Lain-lain tidak dinyatakan dan non ataupun tak ada agama. Okey, dalam apabila wujudnya kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia, ini maka wujudlah kepelbagaian tenaga kerja di Malaysia, termasuklah di sekolah. Wujudnya guru Cina, wujudnya guru India, wujudnya guru Melayu, uh, wujudnya guru orang asli dan sebagainya. Wujudnya mereka ini. Jadi kepelbagaian tenaga kerja ni kadang-kadang memberi manfaat kepada kita, yang mana setiap kaum mempunyai idea, yang mempunyai cara pemikiran yang berbeza, mempunyai inovasi yang berbeza, yang menyebabkan mereka boleh menyumbang idea kepada sekolah dan dia akan meningkatkan prestasi sekolah. Namun begitu, akan timbul satu persoalan. Okey, persoalan yang timbul apabila wujudnya kepelbagaian kaum kan. Jadi akan timbul satu persoalan, iaitu adakah masih wujud diskriminasi di aspek gender, etnik, bangsa dan juga agama dalam kerjaya guru di Malaysia. Adakah masih wujud diskriminasi tersebut? Sebab apa diskriminasi ni akan memberi kesan kepada individu dan juga sebuah organisasi. Apa kesan dia? Okey. Okey, apa kesan dia? Kesan daripada diskriminasi dari aspek kenaikan gaji, kenaikan pangkat, perkauman, serangkaian polisi, isu budaya. Dia akan memberi kesan kepada individu di peringkat mikro dan memberi kesan kepada organisasi pada peringkat makro. Dari aspek individu, dia memberi kesan kepada individu itu sendiri, iaitu menyebabkan kemurungan, berlakunya pemusuhan, berlakunya kehilangan pokok komitmen, berhenti kerja, ponteng kerja dan juga berlakunya perubahan sikap dan tingkah laku. Dari aspek organisasi pula berlakunya penurunan prestasi, produktiviti, penurunan perolehan keuangan, berlakunya tindakan undang-undang, berlakunya boykot dan menyebabkan reputasi terjejas. Apabila berlakunya diskriminasi, walaupun kepelbagaian tersebut mempunyai kebaikan dia, tetapi dia juga mempunyai
keburukan. Tetapi dekat Malaysia, masih wujudkah diskriminasi dari aspek gender, dari aspek budaya, dari aspek agama ataupun dari aspek etnik? Adakah masih wujud diskriminasi tersebut? Oleh sebab itu, pengurusan kepelbagaian adalah sangat-sangat penting bagi membantu menyelesaikan masalah ini. Okey. Okey, untuk menjawab persoalan yang timbul berkaitan adakah wujudnya diskriminasi gender, budaya, bangsa dan atau agama dalam kerjaya guru di Malaysia. Okey, saya menjawab tiada diskriminasi gender, budaya, bangsa atau agama dalam kerjaya guru di Malaysia. Semua orang boleh jadi guru, tak kiralah bangsa Melayu, bangsa India, bangsa Cina ataupun bangsa-bangsa lain, semua mempunyai hak yang sama dan mereka boleh pilih kerjaya guru sebagai kerjaya mereka. Sebab apa? Wujudnya Akta Hak Sivil 1964. Akta ni tujuan dia adalah untuk elak diskriminasi dari aspek jenis kelamin, bangsa, negara, warna kulit dan juga agama. Okey, dalam akta ni tajuk 7 ia menyatakan ia menjamin peluang yang sama dalam pekerjaan. Malah Akta Hak Sivil 1964 ni ia telah menubuhkan Suruhanjaya Peluang Kerja Sama EEOC. Apakah tujuan Suruhanjaya ni? Adalah untuk mempromosikan peluang yang sama dalam pekerjaan melalui penguatkuasaan pentadbiran dan kehakiman undang-undang hak persekutuan. Jadi semua orang boleh jadi cikgu. Dan tak kira orang tu Cina ke, orang tu India ke, orang tu Melayu ke. Namun begitu, majoriti cikgu di Malaysia ni adalah terdiri daripada orang Melayu. Kemungkinan orang Melayu lebih prefer menjadi seorang cikgu berbanding kaum lain. Kemungkinan lah. Okey, malah wujud juga Akta Kerja 1955. Apakah tujuan Akta Kerja 1955 ni? Adalah untuk menjaga kebajikan pekerja. Untuk menjaga kebajikan pekerja. Jadi tak ada diskriminasi. Semua pekerja dapat perkara yang sama. Okey. Iaitu contoh dalam faedah minima di bawah Akta Kerja 1955 ni, pekerja penjawat awam dia ada cuti sakit bergaji, waktu bekerja, kerja lebih masa, hari rehat bergaji, pembayaran upah, cuti tahunan bergaji, cuti umum bergaji, penamatan kontrak kerja, cuti bersalin dan faedah bersalin. Okey, Akta Kerja 1955. Okey, kandungan pembentangan. Okey. Tadi saya cuma cerita pendahuluan berkaitan dengan diskriminasi budaya, diskriminasi kaum, diskriminasi gender. Dan supaya apa? Sebab apa dia berkaitan dengan tajuk pembentangan saya. Okey, dalam kandungan pembentangan ni, saya bahagikan kepada 3, iaitu kesesamaan dalam kerjaya guru, cara implementasi pengurusan kepelbagaian dan program tindakan kepelbagaian pada peringkat sekolah. Kita akan pergi kepada yang pertama, kita akan pergi kepada kesesamaan dalam kerjaya guru. Jadi dalam kerjaya guru di Malaysia tidak akan berlaku diskriminasi. Tidak akan berlaku diskriminasi tersebut sebab semua guru mempunyai hak yang sama. Okey, yang telah ditetapkan. Okey, kesesamaan dalam kerjaya guru. Saya bahagikan kepada 8. Semua guru mempunyai hak ni. Hak yang sama. Yang pertama daripada aspek gaji, cuti bersalin, allowance perumahan, cost of living allowance, kenaikan pangkat, cuti tahunan, caruman KWSP ataupun pencen dan juga persaraan. Ini adalah kesesamaan yang terdapat dalam kerjaya guru. Okey, kita pergi pada satu persatu dari aspek gaji, cuti bersalin, allowance perumahan, cost of living dan kenaikan pangkat, ke cuti tahunan, caruman KWSP ataupun pencen dan juga persaraan.
Okey, dari aspek gaji, bagi guru-guru di Malaysia, kerajaan telah mengeluarkan satu struktur gaji mengikut sistem saraan Malaysia SSM berdasarkan jadual gaji minimum dan maksimum JGMM yang telah dikuatkuasa pada Januari 2012 menerusi Perkeliling Perkhidmatan Awam bilangan 1 tahun 2012. Jadi kerajaan telah mengeluarkan struktur gaji mengikut sistem saraan Malaysia lah. Okey, berdasarkan tersebut kita dapat lihat bahawa slide yang seterusnya saya akan tunjukkan uh, grade gaji bagi pegawai pendidikan iaitu guru di Malaysia. Pada grade gaji pegawai pendidikan 1 Julai 2016, pada tahun 2016. Saya cuba nak cari yang terkini tapi tak jumpa. Saya hanya jumpa pada tahun 2016 sahaja. Okey, pada tahun 2016, gaji permulaan bagi seorang yang ingin menjadi guru bermula pada DG41. DG41 ni gaji minimum ni adalah 2,200 lah lebih kurang, dan gaji maksimum dia adalah lebih kurang 10,000 lah, lebih kurang macam tu, dan kadar kenaikan gaji tahunan adalah RM225, dan yang paling tinggi adalah DG54. Mungkin yang ni adalah orang yang dah lama bekerja sebagai guru. Gaji minimum dia adalah RM6,880, gaji maksimum lebih kurang RM13,000, dan kadar kenaikan gaji tahunan adalah yang paling tinggi iaitu RM320, DG54. Ni berbeza pula tahun lepas. Tahun sebelum ni iaitu tahun 2015. Kita tengok pula tahun 2015 berapa grade gaji pegawai pendidikan dan dia. Okey, kita lihat pula grade gaji pegawai pendidikan iaitu guru pada tahun 2015, tahun sebelum 2016 tu. Okey, 2015 DG41. Kita lihat pada DG41 permulaan gaji adalah 1,900, dan DG54 ni adalah orang yang paling dah lama lah dalam pendidikan ni, guru yang dah lama. Lebih kurang gaji minimumnya adalah RM5,840. Okey. Dari aspek persaraan, semua guru adalah sama. Okey, dalam persaraan, dapat rang Undang-Undang Persaraan Minimum 2012, bahagian 2 iaitu umur persaraan minimum. Okey, dalam umur persaraan minimum ni, walau apa pun undang-undang bertulis lain, umur persaraan minimum seseorang pekerja adalah apabila pekerja itu mencapai umur 60 tahun. Okey. Uh, Menteri boleh melalui pemberitahuan dalam warta menetapkan umur persaraan minimum yang lebih tinggi daripada umur persaraan yang diperuntukkan di bawah subsection 1. Jadi apabila menteri menetapkan umur persaraan minimum yang lebih tinggi di bawah subsection 2, umur persaraan minimum yang ditetapkan itu hendaklah menggantikan umur persaraan minimum yang diperuntukkan di bawah subsection 1, dengan cerita bahawa persaraan sekarang dinaikkan kepada 65 tahun. Saya setuju. Betul ke tak? Kita pergi pula kepada cuti bersalin, iaitu cuti bersalin di bawah Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun 2017. Okey, kelayakan dan peraturan kemudahan cuti bersalin ditetapkan seperti berikut. 5.1 dinyatakan bahawa kadar kelayakan cuti bersalin bergaji penuh ialah sebanyak 360 hari sepanjang tempoh perkhidmatan seseorang pegawai. 5.2 tempoh maksimum cuti bersalin bagi setiap kelahiran adalah 90 hari. Walau bagaimanapun pegawai diberi fleksibiliti untuk menentukan sendiri tempoh cuti bersalin antara 60 hari hingga 90 hari bagi setiap kelahiran. Cuti bersalin bermula pada tarikh pegawai bersalin. Walau bagaimanapun, pegawai boleh memilih untuk menggunakan cuti bersalin lebih awal dari tarikh bersalin, iaitu pada bila-bila masa dalam tempoh 14 hari dari tarikh dijangkakan bersalin. Jadi semua guru adalah sama. Guru-guru perempuan adalah sama. Dapat cuti bersalin. Tak ada diskriminasi dilakukan.
Okey, berkaitan dengan cuti rehat khas atau lebih dikenali dengan cuti tahunan. Okey, cuti rehat khas ni terdapat dalam Perkilian Perkhidmatan Bilangan 8 tahun 2017 yang menyatakan tentang cuti rehat khas pegawai perkhidmatan pendidikan. Okey, jadi kelayakan cuti rehat khas ni bagi pegawai perkhidmatan pendidikan ataupun cikgu ni ialah 10 hari setahun. Jadi pegawai yang layak diberikan cuti rehat khas adalah pegawai perkhidmatan pendidikan yang mengajar dan diberi permudahan cuti penggal semester di sekolah atau institusi pendidikan. Ini adalah untuk guru. Kemungkinan dalam untuk penjawat awam yang lain adalah 14 hari. Macam mak saya, 14 hari. Mungkin. Okey, yang terakhir iaitu pencen dan KWSP. Okey, terdapat Perkilian Perkhidmatan Bilangan. Terdapat dekat Perkilian Perkhidmatan Bilangan 19 tahun 2008 iaitu tawaran option semula kepada anggota yang telah memilih skim kumpulan wang simpanan pekerja. Okey, tujuan perkilian ini adalah menjelaskan syarat dan menetapkan prosedur bagi melaksanakan keputusan kerajaan berkaitan dengan pemberian option semula kepada anggota tetap sektor awam iaitu pegawai perkhidmatan awam, persekutuan dan negeri serta pekerja pihak berkuasa berkanun dan tempatan yang telah memilih skim kumpulan wang di simpanan pekerja KWSP di bawah Seksyen 6A-1 Akta Pencen 1980 Akta 2027 atau Seksyen 6A-1 Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980 Akta Akta 239 sebagai skim faedah persaraan untuk memilih pencen, ganjaran atau faedah-faedah lain untuk mengikut peruntukan Seksyen 6A-6A Akta 227 atau Seksyen 6A-6A Akta 239. Okey, berdasarkan pencen dan KWSP ni, guru boleh memilih sama ada nak dapatkan pencen ataupun KWSP. Boleh memilih antara satu sama lain. Boleh memilih antara pencen dan KWSP, bukan boleh memilih antara satu sama lain. Okey. Pergi kepada bahagian yang kedua dalam kita punya pembentangan iaitu pengurusan kepelbagaian. Iaitu bagaimana cara untuk mengimplementasikan pengurusan kepelbagaian. Ini dalam sektor sekolah. Okey. Jadi kita bincangkan bagaimana cara untuk mengimplementasikan pengurusan kepelbagaian di sekolah dan kita nak melihat apa itu pengurusan kepelbagaian. Okey, kita pergi pada slide yang seterusnya dan kita dapat lihat apa itu pengurusan kepelbagaian. Okey, pengurusan kepelbagaian menurut Evan Zivik dan Gribert pada tahun 2000 dalam artikel dia Diversity Management Time for a New Approach Public Personal Management, dia menyatakan bahawa pengurusan kepelbagaian ini merujuk kepada komitmen sistematik dan terancang oleh sesebuah organisasi untuk merekrut, mengekalkan, memberi penghargaan dan mempromosikan gabungan pekerja yang heterogen iaitu pelbagai jenis latar belakang. Okey, manakala menurut dia dan Rivers 1995 yang terdapat dalam artikel Madira JM 2013 iaitu Best Practice in Diversity Management in Customer Service Organisation and Investigation of Top Company, dia menyatakan bahawa amalan pengurusan kepelbagaian adalah dasar sumber manusia yang saling melengkapi dan berfokus pada peningkatan dan mengekalkan tenaga kerja yang pelbagai. Okey, menurut satu laman web yang saya perolehi, pengurusan kepelbagaian ini ia merujuk kepada tindakan organisasi yang bertujuan untuk mendorong kemasukan pekerja yang lebih besar dari pelbagai latar belakang ke dalam struktur organisasi melalui dasar dan program tertentu. Kemungkinan
tujuan ni ada pengurusan kepelbagaian ni mempunyai kelebihan yang tersendiri. Okey, apakah karakteristik pengurusan kepelbagaian? Yang pertama, sukarela terhadap paksaan, yang mana dia dimulakan sendiri oleh sebuah organisasi iaitu ataupun sekolah dengan tenaga kerja daripada pelbagai etnik, agama, kebangsaan dan juga demografi. Okey, yang kedua mempunyai manfaat tertentu iaitu membolehkan setiap pekerja tanpa mengira bangsa, agama, etnik atau keturunannya untuk membawa bakat dan kemahiran mereka ke dalam sebuah organisasi. Dan yang karakteristik yang ketiga mempunyai maksud yang luas. Jadi walaupun perundangan dan tindakan informatif menargetkan kumpulan tertentu, jadi pengurusan kepelbagaian menggunakan definisi yang lebih luas kerana metrik untuk kepelbagaian ini adalah tidak terhad. Okey, kelebihan pengurusan kepelbagaian. Okey, yang pertama, amalan pengurusan kepelbagaian dapat memberi kelebihan daya saing kepada organisasi ataupun sebuah sekolah. Yang kedua, usaha yang relevan untuk mencapai matlamat kepelbagaian dan untuk menghilangkan diskriminasi dari aspek gender, dari aspek kaum, dari aspek agama dalam sesebuah organisasi. Yang ketiga, dapat meningkatkan strategi organisasi kerana kepelbagaian dalam kumpulan kerja sering menimbulkan idea yang pelbagai. Seperti mana yang saya katakan tadi, bahawa dengan mempunyai kepelbagaian tenaga kerja, dia akan mewujudkan idea yang pelbagai. Yang terakhir adalah meningkatkan imej sesebuah organisasi. Apabila setiap tenaga kerja itu menyumbang idea dalam sebuah organisasi, maka prestasi organisasi akan meningkat. Apabila prestasi organisasi akan meningkat, maka meningkatlah imej sesebuah organisasi dalam termasuklah organisasi sekolah. Okey, cara mengimplementasikan pengurusan kepelbagaian di sekolah. Yang pertamanya, komitmen adalah pengurusan atasan. Okey, komitmen daripada pengurusan atasan adalah sangat-sangat penting dalam pengurusan kepelbagaian ni. Okey, yang kedua, kena pasti kumpulan bakat baru. Yang ketiga, jadikan kepelbagaian sebagai sebahagian daripada objektif sekolah. Yang ketiga, membezakan antara kepelbagaian dan tindakan informatif. Dan yang terakhir, sediakan jalan yang selamat untuk dialog mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kepelbagaian di sekolah. Ini adalah 4 cara utama dalam mengimplementasikan pengurusan kepelbagaian di sekolah. Okey, kita pergi pula kepada program tindakan kepelbagaian. Okey, saya telah senaraikan empat program tindakan kepelbagaian yang boleh dilakukan di sekolah. Okey, kita lihat satu persatu dia. Okey. Okey, pelan tindakan yang pertama. Okey, semestilah inisiatif orang atas iaitu pengetua sekolah. Tanpa orang atas atau pengetua sekolah, maka pengurusan kepelbagaian tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Sebab apa? Kepimpinan. Terutamanya jawatan eksekutif yang berkaitan dengan mentadbir program kepelbagaian, iaitu pengetua lah yang akan mentadbir program kepelbagaian ini adalah salah satu faktor penting untuk mengembangkan tenaga kerja yang pelbagai. Jadi jawatan pengurusan bertanggungjawab untuk memantau hasil kepelbagaian seperti merekrut,
dan kadar pengekalan etnik, minoriti dan juga wanita. Dan yang ketiga, ada setengah para sarjana berpendapat bahawa penglibatan langsung dari eksekutif tertinggi dalam fungsi berkaitan dengan kepelbagaian dapat memberi isyarat kepada organisasi komitmen terhadap kepelbagaian. Jadi, semuanya berpunca pada orang atas. Plan tindakan dia perlu dilakukan oleh orang atas, iaitu pengetua sekolah dan juga bahagian pengurusan pentadbiran. Yang kedua, pelan tindakan yang kedua adalah dengan melaksanakan latihan kepelbagaian. Kat sekolah perlu buat latihan kepelbagaian ni sebab apa? Banyak organisasi menawarkan latihan kepelbagaian untuk menerapkan dan mengekalkan budaya kepelbagaian dan juga penyertaan dalam sebuah sekolah tersebut. Jadi program latihan kepelbagaian ni ia mempunyai satu tujuan yang sama, iaitu meningkatkan pengetahuan tentang kepelbagaian, meningkatkan sikap tentang kepelbagaian dan mengembangkan kemahiran kepelbagaian dalam kalangan guru. Jadi latihan sedemikian ni boleh membentuk modul dalam talian, latihan berdasarkan kelas, video perbincangan, permainan peranan dan simulasi dan juga latihan. Ini adalah pelan yang kedua yang saya cadangkan untuk sekolah lakukanlah. Yang ketiga iaitu plan tindakan ialah program pengambilan dan pemilihan. Dalam program pengambilan dan pemilihan ni, dia mengenai aspek utama program pengurusan kepelbagaian iaitu merekrut dan mempromosikan permohonan yang pelbagai. Jadi, 3 strategi khusus berikut iaitu menggunakan media komunikasi, pesan yang tepat seperti sebagai penerbitan dan alamat web minoriti, menggunakan metode perekrutan dan bahan iklan yang merangkumi pelbagai individu, menyampaikan kepentingan dan nilai kepelbagaian kepada semua pemohon untuk mengekalkan positif thinking kepelbagaian antara pekerja baru. Yang ni program pengambilan dan pemilihan ni SPP, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, yang perlu mengambil alih untuk mewujudkan kepelbagaian dalam sesebuah sekolah, iaitu memilih pekerja daripada pelbagai jenis bangsa, daripada aspek gender dan sebagainya. Walaupun macam tu, kita dapat lihat bahawa dalam bidang perguruan ni, kita dapat lihat bahawa majoriti guru di Malaysia ni adalah guru perempuan dan guru lelaki adalah sangat-sangat sedikit. Sebagai contoh, saya bagi tahu dalam pendidikan khas, dalam Universiti Sains Malaysia ini sendiri, dalam kursus pendidikan khas, saya dapat lihat bahawa dalam kelas tu ada 50 orang. Ada 5 orang lelaki dan 45 lagi adalah perempuan. Jadi, lelaki kurang dalam pendidikan. Begitu juga dengan kaum. Kan? Kemungkinan kaum-kaum lain tidak berapa gemar untuk mendidik cikgu sebab apa, dalam bidang cikgu ni kebanyakannya didominasi oleh Bumiputera, seperti orang Melayu kan, dan Cina dan India dia kurang sedikit dalam menjadi seorang guru. Jadi pengambilan dan pemilihan ni perlu mempelbagaikan lagi. Semua boleh jadi cikgu. Yang terakhir, plan tindakan yang terakhir adalah dengan melaksanakan program bimbingan dan juga rangkaian. Jadi pengurusan kepelbagaian ni dia menekankan pentingnya program bimbingan dan merangkaian untuk golongan minoriti. Dua program utama iaitu membuat program formal di mana pengurus
contoh minoriti pekerja. Jadi yang membuat program formal ni untuk pengurus sahaja, dan dia akan membimbing orang-orang bawahan dia. Dan program tidak formal iaitu melalui rangkaian. Okey, melalui rangkaian. Contoh kalau bahagian pengurus dia ada rangkaian-rangkaian dia. Jadi kumpulan rangkaian ni rangkaian pekerja di mana pekerja terlibat secara tidak rasmi, aktiviti, perbincangan dan perjumpaan untuk berkongsi maklumat dan nasihat kerjaya. Jadi mentoring atas pengurusan, dan dia akan berikan pengetahuan dia kepada orang-orang bawahan, rangkaian bawah lah, macam panggil tu strata, lebih kurang macam tu. Okey, kesimpulannya. Kesimpulan menunjukkan telah berakhirlah pembintangan saya pada tutorial pada hari ini. Okey, kesimpulannya jelaslah wujud kesaksamaan peluang kerjaya guru di sekolah walaupun mempunyai kepelbagaian latar belakang. Jadi pengurusan kepelbagaian dapat membantu menguruskan masalah kepelbagaian latar belakang dan dapat mengurangkan diskriminasi terhadap guru melalui plan-plan tindakan yang telah dilaksanakan. Okey, sekian. Terima kasih. Saya harap pembintangan pada hari ini dapat sedikit menambah ilmu pengetahuan rakan-rakan, dan saya harap minta maaf jika ada kekurangan dalam pembintangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.